Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi, rakaman suara ni haruslah digunakan bersama-sama dengan slide presentation untuk fieldwork method and technique week 5, dan juga please refer to the page number di bawah sebelah kanan di setiap slide sebelum anda menggunakan audio ini. Okey, baik. Di last class kita ada belajar sedikit tentang metodologi untuk melakukan research dalam bidang antropologi. Dan saya juga ada sentuh tentang metod yang diaplikasi dalam antropologi ini. Kita sangat berbeza daripada disiplin-disiplin yang lain kerana antropologi ini menekankan tentang etnografi, iaitu proses-proses kualitatif untuk membuat eksplorasi secara mendalam terhadap kenapa dan bagaimana budaya sesebuah masyarakat itu ataupun budaya sesebuah kelompok manusia itu berfungsi, dan juga bagaimana behavior dan juga expression mereka berfungsi dan juga terbentuk dalam sesebuah kebudayaan. Lalunya dalam bidang antropologi, tak kira antropologi tari ataupun antropologi muzik dan sebagainya, selalu menekankan tentang persoalan kenapa dan bagaimana. Kenapa dan bagaimana. So kalau ada sesebuah objek yang dilihat dalam satu visual representation, contohnya gambar. Bila ada satu gambar dan juga dalam gambar tersebut ada satu bentuk ritual yang sedang ditampilkan oleh sesebuah masyarakat. Jadi setelah melihat gambar tersebut, research anthropologist akan bertanya tentang kenapa dan bagaimana. Itu dua persoalan utama yang akan ditimbulkan oleh research anthropologist. Contohnya dalam gambar tersebut ada gelas air di atas meja. Jadi research anthropologist first dia akan tanya kenapa ada gelas air? Kenapa air? Kenapa gelas? Kenapa gelas air tersebut diletak di bahagian kanan meja ataupun di tengah meja? Mereka akan tanya kenapa, dan mereka akan mempersoalkan bagaimana masyarakat boleh terfikir untuk meletakkan gelas air, dan bagaimana masyarakat mendapatkan air tersebut, dari sumber mana air tersebut diambil. So jadi ini persoalan-persoalan penting yang ditanya oleh antropologis untuk mendapatkan jawapan secara mendalam tentang bagaimana budaya-budaya dalam sebuah masyarakat itu berfungsi. Dalam konteks kita antropologi tari, ketika kita melihat sebuah tari ditarikan mungkin di kampung, kita akan tanya kenapa mereka perlu menari tarian ni, kenapa lelaki menari, kenapa perempuan menari, kenapa hanya orang tua menari. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan antropologi dalam melakukan research tari, kita harus tanya kenapa, dan kemudian bagaimana mereka menari. Okey, yang pentingnya adalah dalam bidang antropologi kita menggunakan metod-metod pemerolehan data menggunakan metod etnografi. Jadi dalam etnografi ada multiple data collection techniques yang kita gunakan. Yang utamanya adalah participant observation. Kemudian kita gunakan interview untuk dapatkan data dan juga jawapan-jawapan daripada masyarakat tersebut. Kita gunakan focus groups dan kita gunakan textual analysis. Kenapa keempat-empat data collection techniques ini penting? Kerana dalam bidang etnografi kita perlu untuk mendapatkan satu konstruk tentang pandangan kita atau pemahaman kita terhadap sesebuah budaya secara holistik, dan juga satu pandangan yang bersifat kontekstual terhadap fenomena yang sedang kita study ataupun kita pelajari. Okey, kalau nak baca lebih lanjut boleh buka website yang saya lampirkan dalam slide nombor 2. Kita terus kepada procedures used in choreographic analysis, yang ini saya ambil daripada artikel yang ditulis oleh Gertrude Kurath bertajuk Panorama on Dance Ethnology. Saya ada letak link di bawah slide, boleh download. Ada 4 prosedur utama. Kita mula yang pertama dululah, which is observation. Yang ini adalah prosedur yang paling utama dalam bidang antropologi, which is you have to do an observation in the field, yang mana kita panggil bahasa Melayu dia pemerhatian lah. So pemerhatian secara generik kita melihat kepada keseluruhan fenomena yang sedang berlaku di hadapan mata kita. Lebih penting lagi, antropologis ni melihat dari perspektif yang pelbagai ataupun daripada sudut yang pelbagai. Bagaimana? Sebagai contohnya, sebagai antropologis ataupun penyelidik tari, kita ni melihat tidak boleh semata-mata daripada sudut pandang seorang penonton sahaja. Jadi ketika kita melihat sebagai penonton, itu pastinya berbeza kalau kita melihat ketika kita duduk di kerusi pemuzik misalnya, ataupun kita sedang menari misalnya. Yang itu saya akan sentuh sekejap lagi lah dalam konteks participant observation. Tapi dalam sudut observation ini,
kita melihat secara keseluruhan fenomena yang berlaku dalam budaya tersebut. Dalam konteks tari, kita observe tarian yang sedang berlaku, kita observe penonton yang sedang menonton tarian tersebut, kita observe juga pemuzik yang sedang bermain muzik untuk tarian tersebut, kita observe social interaction yang sedang berlaku ketika fenomena tari itu sedang dipersembahkan ataupun sedang dimainkan dalam acara tersebut. Tadi saya sentuh tentang anthropologist yang buat observations from different perspectives dan juga daripada diverse angles, sudut yang berbeza dengan cara yang pelbagai. Kenapa penting? Sebab yang ini kerana daripada pelbagai kategori sosial ataupun social categories. Tak kiralah dia ketua kampung, dia seorang ibu, dia seorang bapa, dia seorang anak kecil, ataupun dia seorang ahli jawatan kuasa kampung misalnya, ataupun dia seorang bomoh. Mereka melihat fenomena yang sedang berlaku di hadapan mata mereka dari sudut pandang yang berbeza. Jadi mereka merespon kepada fenomena itu dengan cara yang unik ataupun dengan cara yang berbeza. Sebagai contoh, bomoh ataupun seorang ritual expert pastinya mempunyai pandangan yang berbeza tentang tarian yang dia tarikan ketika ritual itu sedang berlangsung. Manakala seorang penonton yang juga orang kampung tersebut pastinya mempunyai pandangan yang berbeza daripada ritual expert tersebut. Yang ini adalah penting untuk kita ambil peduli sebab kita tidak boleh mengambil kira hanya satu sudut pandang semata-mata. Oleh kerana itu, kita kena observe dari sudut dan juga dari perspektif yang berbeza. Okay, next kita ada participant observation. Yang ini dipanggil sebagai metodologi yang sangat penting untuk seorang anthropologist apply ketika dia berada di lapangan. Participant observation ni kalau bahasa Melayu kita panggil pemerhatian turut serta lah. Kita turut serta dengan apa yang sedang berlaku di kampung. Kalau dia memasak, kita kena memasak. Kalau dia berjalan, kita kena berjalan. Kalau dalam konteks research tari, maknanya kita kena belajar menari lah. Kita kena belajar menari dan kita kena menari bersama mereka. Barulah kita dapat fahami bagaimana cara mereka menari dan kenapa mereka menari. Participant observation ni juga dipanggil sebagai active observation. Kalau kita di lapangan dan kita hanya observe dari luar, maka itu adalah lebih kepada passive observation. Jadi participant observation ni adalah active observation, bagaimana seorang anthropologist melibatkan diri secara aktif dalam sesebuah proses fenomena yang sedang berlaku. Sebagai contoh, ketika saya di lapangan di Semporna Sabah, saya sebagai observer, saya tidak boleh hanya menonton ritual tersebut ketika ritual itu sedang berlangsung. Jadi saya kena participate daripada awal proses persiapan ritual tersebut, daripada pagi sampai ke petang. Ritual tersebut pada waktu malam. Jadi daripada pagi sampai petang, saya kena tengok dan saya kena participate dalam segala aktiviti, dalam segala persiapan yang masyarakat buatlah. Apa yang mereka sediakan, mereka kena masak nasi, mereka kena tampi padi, mereka kena sediakan lauk pauk, kena sediakan beras pulut dan macam-macam lagi lah. Jadi bila di waktu malam, tugas saya dah berbeza lah. Saya tak boleh nak participate secara aktif dalam tarian yang sedang ditarikan kerana ritual tu adalah ritual yang eksklusif untuk ditarikan oleh, dalam bahasa Melayu kita panggil bomoh lah, ataupun spirit medium. Jadi saya tak boleh aktif, maka saya jadi observer pasif saja pada waktu malam ketika ritual tersebut berlangsung. Okey, untuk interview ni ada 4 perkara utama lah yang untuk setiap anthropologist ambil kira. Pertama, in-depth interview. Kedua, develop interview protocol. Ketiga, structured or semi-structured interview. Dan keempat, contextual inquiry. Untuk lecture ini saya akan explain 2 saja, iaitu in-depth interview dan juga semi-structured or semi-structured. Manakala yang develop interview protocol dan juga contextual inquiry saya akan terangkan dalam lecture audio yang berbeza. Baik, untuk in-depth interview, biasanya anthropologist akan gunakan soalan berbentuk open-ended. Open-ended question ni dia berbeza dengan close-ended question lah. Biasanya close-ended question ni kita dah ada jawapan yang spesifik, sama ada ya atau tidak, betul atau salah, ada atau tak ada. So instead of asking question like, adakah encik puas ketika menari? Kan macam tu kita dapat expect jawapan dia sama ada ya atau tidak, puas ataupun tidak. Instead of asking question like close-ended question, kita tanya dia open-ended question. Contohnya, apakah perasaan encik ketika menari tarian tersebut? Sebagai contohlah, biasanya kita nak tahu tentang fenomena diri mereka ketika mereka menari lah. So kita akan tanya in-depth interview. Contohnya, kalau ada berlaku
kesurupan. Perkataan kesurupan ni kesurupan ni trans lah. Trans bahasa Melayu apa saya tak tahu, nanti awak cari bagi tahu saya. Macam keadaan tak sedar diri lah ketika dia menari, macam ada kemasukan roh. Contohnya waktu saya di fieldwork di Semporna, waktu mereka menari tu mereka katakan ada roh ataupun semangat dan nenek moyang mereka yang turun dalam masuk dalam badan mereka. Jadi saya nak tahu apa berlaku waktu itu. Nak tanya soalan tu macam mana? Adakah kita nak tanya kepada pawang ataupun bomoh yang trans tu, kita nak tanya soalan macam close ended, contohnya adakah berlaku kerasukan ataupun roh masuk ke dalam diri makcik ataupun pakcik waktu menari tadi. So kita tak boleh tanya macam tu sebab nanti jawapannya obvious, ya ataupun tidak, ada ataupun tak ada. Tak boleh tanya macam tu. Kita kena tanya open ended question. Kenapa open ended question ni penting sangat? Sebab kita tak nak jangka apa jawapan daripada participants. Maksudnya jawapan daripada informant kita lah. Kita benarkan mereka untuk mereka bercerita. Dan kita tak nak ganggu apa yang mereka nak ceritakan. Kita nak mereka cerita secara detail. Kita nak mereka projek ataupun lontarkan apa yang mereka sedang fikir dalam kepala otak mereka, dan juga bagaimana mereka mengalami perkara tersebut. Dan kita nak mereka ceritakan kepada kita, bukan kita yang bagi explanation, dan juga kita minta mereka jawab sama ada ya atau tidak. Seterusnya adalah structured or semi-structured interview questions. Structured interview adalah apabila set-set soalan telah kita sediakan lebih awal sebelum kita menanyakan soalan kepada informants. Metodologi ini jaranglah digunakan oleh anthropologist, tapi ada juga researcher yang buat structured interview session untuk focus group contohnya. Tapi biasanya anthropologist ataupun researcher in anthropological fieldwork ataupun dance misalnya, biasanya mereka menggunakan non-structured ataupun unstructured interview. Semi-structured pula, it doesn't mean that you don't have a structured question. It's a structured, but it is designed in a semi-structured way, so that you ask people spontaneously and you have an open-ended questions within the interview session. Biasanya researcher dalam bidang antropologi akan gunakan kedua-dua kaedah ini, dan saya sendiri gunakan kedua-duanya. Biasanya saya gunakan structured interview questions untuk soalan-soalan yang mudah dan boleh dijawab secara langsung oleh informants, dan juga semi-structured saya gunakan untuk bertanyakan soalan-soalan yang lebih sukar untuk mereka jawab dan mereka perlukan masa untuk berfikir. Contohnya soalan-soalan yang melibatkan technical tari ataupun kaedah-kaedah untuk menarikan sesuatu tarian ataupun proses-proses ritual misalnya. Dan ini memberikan peluang juga kepada informants untuk berfikir dengan masa yang panjang dan menjawab dengan jawapan yang lebih detail. Jadi kita pun sebagai researcher, kita berikan peluang kepada mereka untuk bercerita dengan lebih lanjut. Berbanding dengan structured question ni, dia lebih tepat dan padu soalannya, straightforward, dan mereka boleh jawab dengan ringkas dan padat tanpa memerlukan masa yang lebih panjang untuk mereka berfikir dalam memberikan jawapan. Okey, sekarang kita masuk kepada interview protokol. Masih lagi dalam topik interview lah. Protokol ni apa? Protokol ni kita punya prosedur lah, prosedur ataupun sistem bagaimana kita hendak melaksanakan interview kepada informant kita. Dalam slide tu anda boleh nampak beberapa protokol yang saya listkan. Ada banyak lagi protokol, tapi yang ini yang penting yang saya ingat perlu untuk anda tahu, untuk anda laksanakan di lapangan nanti. Pertamanya adalah berapa lamakah interview itu perlu dilangsungkan. Biasanya kita tak ambil masa yang lama untuk melaksanakan interview. Nanti informants akan merasakan bosan dan mereka tidak akan memberikan jawapan yang jujur ataupun ikhlas di mana yang kita hendaklah. Biasanya interview ni lebih kurang 1 jam lah. Saya pernah interview maksimum 2 jam. Itu pun sebab informant sanggup lah untuk bertahan dengan saya selama 2 jam, tapi ia agak meletihkan untuk informants. Kemudian ada di sana introduction to the interviewee. Maksudnya you kena bagi sedikit introduction kepada informants tentang apakah yang anda hendak perolehi, apakah objektif interview session tersebut, apakah yang anda ingin capai dalam sesi interview tersebut. Jangan biarkan interview terpinga-pinga dan tak tahu apa yang awak nak tanya soalan kepada mereka. Kemudian ada soal ethics lah, moral and ethics. Yang ini tentang privacy and confidentiality.
Yang ini kena jelaskan kepada interviewee bahawa segala perbualan interview ini adalah bersifat private, maksudnya adalah sulit dan tidak akan disebarkan kepada orang awam lah. Maknanya mereka perlu faham bahawa soalan-soalan yang ditanyakan dan juga jawapan-jawapan yang diberikan adalah bersifat sulit dan hanya akan digunakan untuk tujuan penyelidikan semata-mata. Jadi kalau nak buat secara formal tu bolehlah minta informants sign di atas kertas yang menyatakan interview session ini adalah bersifat private and confidential, ataupun boleh mereka memberikan consent. Consent CONSENT. Consent ni macam persetujuan untuk memberi jawapan dan memberi keterangan, memberi pendapat dalam sesi interview tersebut lah. Kalau saya tak buat di atas kertas sebab informant saya kebanyakannya adalah illiterate, maksudnya dia tak pandai membaca dan tak pandai menulis. So saya hanya minta consent secara verbal lah. Jadi mereka hanya cakap saya setuju untuk memberikan jawapan atau menjawab soalan yang dikemukakan oleh interviewer lah. So kalau awak punya interviewee yang bersifat literate, pergi sekolah, ada kelulusan dan sebagainya, maka lebih elok sediakan satu kertas hitam dan putih yang menyatakan bahawa sesi interview ini dijalankan secara sulit dan confidential. Itu penting ya untuk ethics kita sebagai researcher. Kemudian ada set of questions. Yang ini bergantunglah kalau awak membuat interview tersebut dalam konteks structured ataupun semi-structured. Anda mesti ada set of questions untuk structured, manakala untuk semi-structured sekurang-kurangnya awak ada set of guideline tentang apakah yang hendak ditanya kepada interviewee. Kemudian di sana ada saya tulis interviews should take 1 hour. Ini kembali semula kepada yang atas tadi. How long the interview should take? Sebaik-baiknya 1 jam ataupun kurang. Terlalu cepat pun macam tak lengkap. Terlalu panjang akan membuatkan interviewee letih untuk menjawab soalan kita. Last kali saya tulis itu, saya dah sebut dah pun tadi. Last kali ni have the interviewee read and sign a consent form. Consent form ni satu form lah borang untuk kita mendapatkan persetujuan daripada informants untuk memberikan jawapan daripada soalan-soalan yang akan kita kemukakan. Okey, last kali saya ada sediakan link di bawah sana. Buka dan tengok macam mana caranya untuk membuatkan interview dalam bidang etnografi. Okey, contextual inquiry. Yang ini simple saja. Maksudnya adalah contextual inquiry ni kita melakukan kita punya inquiry, segala kita punya observation, segala kita punya interview, apa yang kita tanyakan kepada informants itu kita lakukan di dalam konteks. Maksudnya di natural setting lah. Kalau tarian itu berlaku di atas pentas, kita buat pertanyaan interview tersebut di area pentas tersebut, bukannya kita buat di tempat lain. Tarian tersebut berlaku di kampung, kita tanyakan soalan pada mereka di kampung. Kalau tarian itu dipersembahkan di luar rumah, maka kita buat interview session di luar rumah supaya kita boleh dapatkan contextual setting itu dan kita dapat bayangkan dan kita dapat imagine apa yang berlaku ketika tarian itu berlangsung, dan kita boleh masukkan elemen-elemen kontekstual ke dalam soalan kita ketika kita buat interview session dengan informants tadilah. Ini adalah consultation of secondary sources. Secondary sources ni apa? Segala sumber-sumber rujukan yang bersifat sekunder yang kita gunakan untuk merujuk kepada bahan-bahan ataupun subjek kajian kita. Kemudian anda boleh nampak di sana saya tulis ada reference book, dictionaries, encyclopedias, ada magazine, journal dan sebagainya lah. Yang itu adalah penting for you to read as much as you can about the field. Maksudnya segala apa yang tentang lapangan, subjek yang hendak kita kaji, kita baca sebanyak mungkin sebelum kita pergi ke lapangan. Jadi kita tahu tentang lapangan, kita tahu tentang participants of the events ataupun participants of the dance, of the phenomena, dan kita fahami dunia mereka. Jadi you gain as much as you can about the information and data before you actually go to the field. Yang ini penting sebab kadang-kadang kita tak nak researcher pergi ke field work tanpa mereka tahu apa-apa langsung tentang lapangan mereka. Korang bukan backpackers pergi lapangan dan belajar semua benda di sana. Bukan. Even backpackers pun dia buat research dulu sebelum mereka pergi ke lapangan. Jadi kenapa ini penting? Supaya kita ada knowledge, kita equip with appropriate knowledge about fieldwork, about the participants, about their worldview. Kita pergi ke sana, bila kita dah tahu banyak benda, kita hanya tinggal reconfirm the data. Maksudnya kita tinggal confirmkan saja perkara yang kita dah tahu. Jadi
tak perlulah nak tanya encik ni agama apa Jadi kita tak perlu tanya tu. Jadi bila kita baca tentang mereka, kita tahu mereka ni agama mereka Islam. Cuma diorang punya world view ataupun kefahaman mereka tentang Islam itu bercampur baur dengan amalan-amalan khurafat ataupun sinkretik dan sebagainya. Bila kita pergi ke lapangan, kita tengok dia memang Islam. Jadi dia memang sembahyang, dan cuma kita tinggal confirmkan saja sama ada amalan Islam, kepercayaan Islam ini yang dianuti oleh mereka bercampur baur ataupun tidak dengan amalan-amalan yang bersifat khurafat ataupun sinkretik. Itu contohlah. Kemudian kenapa lagi penting? Sebab bila kita di lapangan nanti, kita tak payah nak sibuk-sibuk nak tanya mereka soalan yang kita dah sememangnya tahu jawapannya, dan kita tak perlu buang masa lah. Jadi kalau kita ada set of questions ataupun kita dah siap dengan kita punya semi-structured interview questions, kita tak payah buang masa tanya benda yang kita dah tahu, sebab kita dah baca dan kita dah confirmkan pun dengan melalui kita punya observation. Tak perlulah ada soalan interview yang mana jawapannya kita dah tahulah. Okay, last sekali saya ada sediakan link di bawah slide tu, boleh buka dan baca lebih lanjut. Okey, yang ini analysis using specialized device. Saya ambil daripada artikel Gertrude Kuresh juga, dan juga buku Anthropology of Dance. Yang ini sebenarnya sangat bergantung kepada researcher sendiri sama ada nak gunakan analysis using specialized device ini di lapangan ataupun tidak. Tetapi kebanyakannya sekarang ini mereka tak gunakanlah device yang special untuk membuat analisis di lapangan, kerana sekarang kita dah buat rakaman pakai video dan kemudian kita boleh analisis di luar daripada lapangan. Kalau dulu dalam buku dan juga artikel yang ditulis, mereka sebenarnya turun ke lapangan dan mereka hanya boleh ambil gambar saja di lapangan. Mereka tak boleh buat rakaman video sebab tak ada device untuk rakaman video pada waktu itu. Ini tahun 1960-an dan sebelumnya. Jadi ketika di lapangan lah mereka buat analisis, maka topik ini relevan lah pada waktu itu. Tapi sekarang ni dah tak relevan untuk kita sebab kita hanya buat observation, dan ketika buat observation tu kita dah boleh merakam, kemudian analisis kita boleh buat di luar daripada lapangan. Tapi perlu tahu jugalah, biasanya di lapangan ni device yang kita gunakan mesti dapat merakam ground plans. Maksudnya segala apa yang berlaku di on the ground, maksudnya kalau tarian tu di atas tanah, segala apa yang berlaku di sana kita mesti dapat rakamkan menggunakan kita punya device. Kalau kita pakai video recorder, maka kita mesti record kesemuanya, jangan ada tertinggal sikit pun. Dan kemudian body motion. Body motion ni penting lah sebab kan biasa kita tengok kalau professional recording, mereka tak kisah tentang body motion. Mereka kisahkan tentang shot yang menarik yang boleh dijual. Jadi mereka lebih kepada close up shots, nak tengok kostum cantik ke tidak, muka cantik ke tidak. Mereka tak fikir tentang body motion. Jadi kita dance researcher, kita mesti rakam keseluruhan body motion daripada bawah sampai atas supaya kita boleh buat analisis selepas kita balik daripada lapangan. Kemudian dekat slide tu juga saya ada letakkan gambar-gambar notation seperti Laban notation, Benesch, dan juga kalau ada vernacular notations. Yang ini awak boleh baca dalam buku, dan juga saya ada sediakan slide Prezi dekat sana, boleh buka. Saya tak sentuh sekarang sebab berkenaan dengan notation awak belajar di kelas notation. Tetapi yang berkaitan dengan notation iaitu tentang sistem dan juga struktur pergerakan, kita akan belajar dalam topik yang akan datang, bukan dalam topik ini. Okey, yang ini adalah practical considerations ketika kita melakukan fieldwork di lapangan. Pertama sekali kena ada technological aids lah, maksudnya tools yang bersifat teknologi yang perlu kita bawa di lapangan. Sebab sekarang dah zaman teknologi, semua ada handphone, semua ada kamera, semua ada perakam suara dan sebagainya. Mestilah kita bawa ke lapangan untuk membantu kita dalam melakukan research. Kita kena tahu bahawa walaupun kita mahir dengan teknologi yang kita ada, belum tentu teknologi yang kita bawa di lapangan itu cukup untuk cover semua area. Maksudnya coverage di lapangan pasti ada limitnya. Jadi saya pernah di lapangan dan saya bawa 2 kamera video dan 1 kamera digital untuk ambil gambar lah. 2 video cam. Kenapa? Sebab saya perlu rakam 2 benda dalam masa yang sama. So satu kamera untuk rakam tarian dan 1 kamera lagi untuk rakam pemain muzik. Sebab saya tak boleh nak cover ruang sempit dan saya tak boleh nak cover semua benda menggunakan 1 kamera. Dan ini penting. Jangan ingat kita student, kita tak ada gadget yang lengkap. Kita tak bawa gadget kita ke lapangan sebab kita tak ada. Tak boleh macam tu. Kita kena usaha supaya kita bersedia dengan gadget yang cukup untuk membuat recording di lapangan.
kita mestilah mampu untuk merakam audio, mampu untuk merakam visual yang berlaku dan mampu untuk freeze the moment, ambil gambar di lapangan tu supaya balik nanti kita cukup data dan kita tak perlu kembali semula ke lapangan untuk dapatkan data-data yang tak cukup. Kadang-kadang orang ingat bahawa handphone saja dah cukup, tapi kita tak fikir waktu kita merakam tu nanti macam-macam boleh berlaku kepada handphone kita. Mungkin handphone boleh terjatuh, mungkin ketika tengah record kita lupa nak buat airplane mode dan ada orang telefon dan mengganggu kita punya recording session. Walaupun awak faham tentang teknologi dan juga awak faham gadget awak, tidak semestinya tidak akan berlaku sebarang gangguan di lapangan nanti. Kedua, field notes. Field notes ni sangat penting di lapangan. Saya faham semua orang sangat mahir dengan gadget mereka dan mereka boleh tulis nota di gadget, tetapi akhirnya nanti awak akan kena tulis juga. So might as well awak di lapangan sediakan satu buku nota yang kecil dan awak tulis di sana. Pengalaman saya di lapangan, ketika saya di lapangan, saya rasa saya boleh ingat semua benda. Tapi bila saya balik, saya lupa. Besoknya saya lupa. Kita pasti akan lupa. So jadi di lapangan nanti pastikan awak ada satu buku nota dan awak tulis apa yang awak nampak. Kalau awak suka pakai audio recording, awak boleh record tentang apa yang awak nampak. Tapi biasanya kalau awak audio record ni malas balik nak dengar, masa tak ada. Lebih baik sediakan satu buku nota kecil dan apa yang awak nampak, apa yang awak rasa penting, even tak penting sekalipun awak boleh tulis di buku nota tersebut. Saya ada buku nota di office saya, nanti boleh datang ke office dan tengok macam mana saya buat nota ketika fieldwork. Fieldwork yang berbeza, saya ada logbook yang berbeza untuk saya notate apa yang berlaku di fieldwork, apa yang saya alami, nama tempat, nama makcik, nama pakcik, nama signboard, nama jalan, macam-macam, even taxi number, nombor telefon kereta sewa, macam-macam saya tulis di sana sebab buku nota di lapangan ini sangat penting. Sebab awak tak tahu bila lagi awak akan kembali ke lapangan. Hari ni awak rasa awak seorang pelajar yang macam tak penting sangat buat research, tetapi siapa tahu besok-besok awak ada PhD dan awak nak kembali semula ke lapangan dan buku nota itulah awak punya khazanah yang paling berharga untuk awak kembali ke lapangan besok. Okey, last kali saya tulis di sana limitations. Yang ini penting dan awak mesti kenal pasti apakah limitation yang akan awak hadapi di lapangan nanti. Maksudnya seperti masa contohnya, seperti jumlah tenaga kerja contohnya. Kadang-kadang kita pergi seorang tak cukup, kita kena bawa kawan. Saya pernah bawa 2-3 orang untuk bantu saya di lapangan sebab tak cukup tenaga untuk saya rakam, untuk saya tanya soalan, saya nak buat interview sana, saya nak ambil gambar sini, saya nak setting environment, saya nak halang orang daripada masuk ke dalam pentas tarian tu, macam-macam saya nak kena buat. So jadi awak kena consider limitations. Kadang-kadang pergi seorang tak cukup, mungkin kena bawa kawan. So itu kena ambil kira lah. Kemudian accessibility. Accessibility ni maksud dia sama ada awak boleh akses ataupun tidak lapangan awak tu. Ada lapangan yang kita perlu naik boat misalnya. So jadi kena ambil kira cuaca, kena ambil kira keadaan laut, kena ambil kira sama ada boat ada ataupun tidak, kena ambil kira duit cukup ataupun tidak untuk pergi ke lapangan. So itu kena ambil kira lah. Kemudian sebagai contoh gender limit. Awak researcher lelaki dan awak punya informant semuanya perempuan. So jadi ada gender limit di sana. Macam mana awak nak hadapi limitation macam ni ketika awak berada di lapangan. Kemudian ada religious limit. Awak menganut agama Islam dan kemudian awak punya informant semua adalah non-Muslim. So jadi ada satu halangan di sana, ada satu gap, jurang antara awak dan juga informant. So jadi ini awak kena fahami dan juga bersedia sebelum awak pergi ke lapangan nanti. So saya rasa itu saja untuk slide ini.